إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدنا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. علينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di siri majlis pembacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar, ataupun nama panjangnya Hilyatul Abrar wa Syi'ar Al-Akhyar fi Talkhis Da'wat Al-Mustahabbah fil Lail wan Nahar, karangan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita di majlis yang ke 57 insyaallah. Kita di dalam kitab Tilawatul Quran, berkenaan dengan adab-adab ataupun etika pembacaan dalam membaca Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kita sambung pada pembahasan faslun fi man nama an hizbihi wa wazifatihi. Pasal yang menceritakan tentang sesiapa yang ada wirid daripada membaca Al-Quran. Kebiasaan dia setiap hari dia baca Al-Quran, tapi pada hari tersebut dia terlupa ataupun dia tertidur. Dia tertidur sehingga terlepas daripada membaca Al-Quran, daripada kebiasaannya. Kita tengok apa yang boleh dibuat, apa yang perlu dilakukan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Rawaina fi sahih Muslim an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man nama an hizbihi min al-lail aw an shay'in minhu wa qara'ahu ma bayna salati al-fajr wa salati adh-dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Kata Imam Nawawi, beliau meriwayatkan daripada Sahih Muslim daripada Sayyidina Umar, yang mana hadis tersebut bersambung dengan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man nama hizbihi min al-lail, sesiapa yang tidur ataupun tertidur daripada hizbihi min al-lail. Hizbihi maksud dia sehingga tertidur terlepas daripada wirid harian dia. Wirid harian dia membaca Al-Quran. Contoh dia setiap hari sebelum tidur ataupun setelah solat Isyak dia akan membaca
surah sekian-sekian. Contoh dia baca surah Al-Mulk, ataupun kebiasaan dia akan membaca setiap malam satu makro ataupun dua makro. Tapi pada satu hari tersebut dia tertidur disebabkan letih dan sebagainya. Atau an syai'in minhu, ataupun sebahagian daripadanya, ataupun dia baca, setiap hari dia baca satu hari semalam satu muka, satu muka. Itu wirid, dia menjadikan satu wirid harian dia setiap malam. Faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri, maka dia membacanya, itu maksud dia dia mengganti ataupun dia mengqadakkan bacaan dia pada malam tersebut, diganti pada ma baina salatil fajri wa salatil zuhri, di antara solat setelah mana solat subuh dan juga sehinggalah ke waktu zuhur. Tempoh pada tempoh waktu tersebut digantikan membacanya, membaca Al-Quran. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka ditulis baginya ganjaran pahala seperti seolah-olah dia membaca pada malam hari. Pahala seumpama dia membaca pada malam hari. Baik, hadis tersebut menunjukkan bahawasanya disyariatkan ataupun dianjurkan, digalakkan untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai wirid harian, terutamanya pada setiap malam, dan juga di hadis tersebut menunjukkan bahawasanya dituntut untuk mengqadakkan bacaan sekiranya kita terlepas daripada bacaan harian kita sebut, untuk menggantikannya, mengqadakkannya. So dari sini kita kena berterusan dalam membaca Al-Quran. Baik. Faslun fil amri bita'ahudil Quran wa tahdhir min ta'ridihi linisyan. Pasal berkenaan dengan perintah untuk menjaga bacaan Al-Quran, menjaga bacaan, ataupun yang maksud di sini membaca hafazan Al-Quran, yang bagi orang yang menghafaz Al-Quran. Wa tahzir min ta'ridihi linisyan, dan ancaman daripada supaya tidak melupakannya. Apa ancaman bagi orang yang dia hafaz Al-Quran tapi dia tak mengulang sehingga terlupa daripada apa yang dihafalnya? Ada ancamannya. Kita tengok. قال روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن هو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. Riwayat Imam Nawawi telah meriwayatkan hadis ini daripada Sahihai, yakni Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, daripada Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ta'ahadu hadzal Quran. Ta'ahadu yakni berterusanlah, yakni dalam mengulang Al-Quran, itu dalam menjaga hafazan Al-Quran. Ta'ahadu, supaya tidak terlupa. Ini orang yang menghafaz Al-Quran, dia kena sentiasa mengulang-ulang, wajib bagi dia. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, demi walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwaku, jiwa nafsu Muhammadin biyadihi, di genggaman Tuhan, di genggaman Tuhan Allah. Lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha, bahawa sesungguhnya ikatan Al-Quran tersebut ashaddu tafallutan, sangat mudah terlepas, apabila tidak diikat, ini tidak dijaga. Minal ibli fi uquliha, daripada unta yang fi uquliha. Iqal ni bermaksud unta yang diikat. Kalau uqul ni jamak kepada
iqal, mufrad dia iqal. Iqal ni sejenis tali yang diikatkan kepada kaki unta. Kaki unta supaya dia tidak terlepas, tidak lari. Kalau kita pernah tengok, iqal ni adalah yang selalu orang Arab selalu pakai di kepala dia, yang diikat di kain serban dia, yang warna hitam tersebut, yang bulat tersebut. Itu dinamakan sebagai iqal. Asal iqal tersebut diikat, jadi tujuan dia untuk mengikat kaki unta supaya dia tidak terlepas. Itu cara orang Arab dahulu, dia mengikat unta dia daripada terlepas. Sama ada diikat secara dalam keadaan berdiri, dia diikatkan satu kaki saja, dimasukkan di bahagian lutut dalam keadaan berdiri. Adapun sama ada dalam keadaan duduk. Itu iqal. Bahwasanya Al-Quran tersebut asyaddu tafalutan, sangat mudah terlepas, sangat mudah, maksudnya sangat mudah dilupakan kalau kita tidak menjaga dia. Sangat asyaddu tafalutan min al-ibil fi uquliha. Sebab tu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk orang yang menghafaz Al-Quran ini untuk ta'ahadu, ini berterusan membaca, mengulang-ulang, supaya tidak melupakannya. Qala wa rawayna fi sahihayhima an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innama masalu sahibil Quran kamasalil ibil mu'aqqalah in 'ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha zahabat. Riwayat daripada Sahihai, ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, daripada Sayyidina Ibnu Umar, iaitu Abdullah Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama masalu sahibil Quran, adapun perumpamaan orang yang sahibul Quran, yakni penghafaz Al-Quran, kamasalil ibil mu'aqqalah, seumpama unta yang mu'aqqalah, unta yang diikat. Unta ni dia tak macam himar. Unta kalau diikat, dia tak akan lari. Kalau dia tak ikat, dia akan lari. Walaupun dia sekalipun dia jinak, itu unta. Sebaliknya himar, ikat ke tak ikat ke, dia tak akan lari. Dia duduk saja. Kalau tak ikat, dia rasa seolah-olah macam dia diikat. Dia tak akan bergerak walaupun seinci, walaupun sekaki. Itu sifat himar. Dia patuh kepada arahan tuan dia. Adapun unta, dia tak patuh, dia kena ikat. In 'ahada 'alaiha amsakaha, sekiranya kamu menjaga dia, maksud dia mengikatnya. Maksud unta itu tersebut kalau diikat, dia tak akan lari. Amsakaha, iaitu dia tak akan lari. Begitu juga orang yang menghafaz Al-Quran, kalau dia jaga, dia betul-betul mengulang Al-Quran tersebut, dia tak akan lupa. Amsakaha. Wa in atlaqaha zahabat, dan sekiranya dia melepaskannya, yang ini tidak diikat, unta tersebut dia akan mudah terlepas. Maka seseorang tersebut, tuan unta tersebut, dia perlu bersusah payah untuk mendapatkan kembali. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau dia tak jaga betul-betul, dia tak mengulang, dia akan zahabat, dia akan mudah pergi, mudah terlupa. Baik. Qala wa rawayna fi kitab Abi Daud wa Tirmizi an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uridat alayya ujur ummati hatta al-qadhah yukhrijuha ar-rajul min al-masjid wa uridat alayya dhunub ummati falam ara dhanban a'zama min suratin min al-Quran aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Takallama Tirmizi fihi. Riwayat Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Sunan Abi Daud dan juga Sunan At-Tirmizi daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu,
Beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati." Telah dibentangkan, telah dihamparkan ataupun didedahkan kepadaku ujur ummati, yakni tentang pahala, segala pahala-pahala amalan umatku. Kata ulama, bentangan tersebut, bentangan pahala tersebut berlaku pada malam Isra Mi'raj. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan akan segala pahala yang akan dilakukan oleh umatnya pada malam Isra Mi'raj, kata para ulama. Hatta al-qadhah yukhrijuha ar-rajul min al-masjid, sehinggalah al-qadhah ni kotoran yang berada di dalam masjid, berada di dinding ataupun di lantai masjid, yang dikeluarkan oleh seseorang lelaki. Pahala tersebut, sekalipun pahala tersebut yang nampak seakan-akan remeh, seakan kecil, juga diperlihatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini kesemua pahala, kesemua amalan yang dilakukan oleh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan. Nabi, Allah Taala tunjukkan kepada Nabi. Wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin min al-Quran. Dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan akan dosa-dosa umatnya, akan dosa-dosa umatku. Falam ara dhanban a'zama min suratin min al-Quran aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiha. Dan aku tak lihat akan satu pahala yang sangat berat, yang mana seorang lelaki dia menghafaz Al-Quran ataupun sebahagian ayat daripada Al-Quran, kemudian dia melupakannya, menunjukkan tentang besarnya ataupun beratnya dosa meninggalkan ataupun melupakan ayat Al-Quran yang dihafaz. Kesemua perkara tersebut Allah Ta'ala perlihatkan kepada baginda Nabi SAW, dan Nabi merasakan dosa melupakan surah ataupun ayat Al-Quran yang dihafaz, itu sangat besar. Itu antara ancaman kepada mereka yang melupakannya, itu sengaja melupakan apa yang dihafaznya. Kalau Tirmizi dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini gharib, kata menunjukkan hadis ini tak diriwayatkan oleh sesiapa melainkan melalui tariq ini, yakni melalui riwayat ini saja. Bahkan beliau, Imam Tirmizi mengatakan beliau bertanya kepada guru dia, iaitu Al-Imam Muhammad ibn Ismail, iaitu Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari pun kata, saya pun tak pernah dengar hadis ni. Tapi hadis ni diperkuatkan oleh beberapa riwayat yang lain dengan lafaz yang berbeza. Menunjukkan hadis ni juga menunjukkan hadis ni naik kepada darjat hasan, darjat hasan. Disebabkan ada syawahid yang lain, tapi dengan lafaz yang berbeza. Baik. Qala wa rawayna fi sunan Abi Dawud wa Musnad ad-Darimi an Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man qara'a al-Qur'an thumma nasiyahu laqiya Allah ta'ala yawm al-qiyamati ajzam. Allah. Na'udzubillah min dzalik. Riwayat daripada Sunan Abi Daud dan juga Sunan Musnad ad-Darimi daripada Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'an thumma nasiyahu." Sesiapa yang membaca Al-Quran, membaca di sini maksud yang menghafaz Al-Quran, thumma nasiyahu, kemudian dia melupakannya, iaitu melupakan dengan sengaja, disebabkan dia tidak mengulang bacaannya, bukan disebabkan kalau sebab keuzuran, sebabkan dia ada penyakit lupa ataupun disebabkan aksiden yang menyebabkan dia hilang ingatan,
itu ma'zur, itu dimaafkan. Adapun dia hafaz Al-Quran tapi dia tak mengulang dengan sengaja sehingga dia lupa, laqiyallahu ta'ala yawmal qiyamati ajzam, maka dia akan bertemu Allah di akhirat kelak dalam keadaan pada hari kiamat nanti dalam keadaan ajzam. Ajzam ni satu penyakit kulit lah, atau penyakit yang menyebabkan anggota badan dia tidak sempurna. Ajzam ni penyakit seolah-olah macam penyakit sopak lah. Sopak ni yang menyebabkan anggota badan dia kemerah-merahan dan kemudian akan menjadi hitam dan akan menyebabkan anggota badan tersebut jatuh, ataupun daging yang berada di anggota badan tersebut jatuh. Maksudnya dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang cacat, yang tidak sempurna. Ini satu keadaan yang mengaibkan, yang memalukannya. Allah, satu ancaman yang sangat berat, sangat berat bagi mereka yang tidak menjaga hafazan Al-Quran. Nasallallahu. Allahumma salim salim, Allahumma salim salim, ya semoga Allah Taala selamatkan kita, menjaga aib kita di akhirat kelak. Allah. Baik, faslun fi masail wa adabin wa yanbaghi lil qari'i al-i'tina'u biha, berkenaan perkara-perkara, masalah-masalah ataupun adab-adab yang patut diketahui, yang patut diperhatikan oleh pembaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran. Wa hiya kathiratun jiddan, perkara tersebut sangat banyak. Nazkuru minha atrafan mahdhufatal adillah, dan kami Imam Nawawi menyebut sebahagian saja mahdhufatal adillah tanpa menyebut dalil-dalil dia. Tak sebut hadis, tak sebut berkenaan hadis daripada perkara tersebut, disyuhrati hadis, disebabkan perkara tersebut dah masyhur, dah terkenal. Wa khawful italah al-mumillah bisababiha, dan disebabkan takut memanjangkan lagi perbahasan tersebut, al-mumillah, yang akan mendatangkan kebosanan kepada orang yang membaca kitab ni bisababiha. Maka dia tak perlukan, tak berhajat kepada dalil, disebabkan dah masyhur. Qalu ma'maru bihi al-ikhlas fi qira'atihi, dan di antara perkara yang pertama yang perlu diambil berat oleh orang yang baca Al-Quran, dia kena, semestinya dia kena ikhlas, menjaga keikhlasan dia fi qira'atihi, dalam membaca, bukan disebabkan untuk menunjukkan dia seorang yang rajin baca Al-Quran, ataupun menunjukkan dia suara dia sedap dan sebagainya. Dia kena, perkara yang pertama yang dia kena jaga adalah ikhlas fi qira'atihi. Wa ayyurida biha Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia membaca Al-Quran tersebut semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk mendapat pujian makhluk, pujian orang, untuk mendapat pangkat dan sebagainya. Wa alla yaqsida biha tawassulan ila syai'in siwa dhalik, bukan dia berniat untuk mendapatkan sesuatu melainkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ay yata'addaba ma'al Quran, dan dia juga kena perlu beradab dengan Al-Quran, sama ada sebelum ataupun semasa membaca. Perlu membaca dalam antara adab macam Al-Quran ni, dia membaca dalam keadaan berwudu, membaca di tempat yang baik, yang bersih, yang tidak ada kekotoran, yang tidak ada bernajis dan seumpamanya. Itu, dan dia membawa Al-Quran dengan bukan pegang secara biasa, tapi dia membawa Al-Quran mushaf, pegang dalam keadaan tinggi daripada pinggangnya, daripada bahagian bawah dia. Jadi meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Wa yastahdira fi dhihnihi annahu yunajillaha subhanahu wa ta'ala wa yatlu kitabahu, dan dia menghadirkan, dia mendatangkan di dalam minda dia, seolah-olah ketika mana dia membaca Al-Quran tersebut, dia sedang bermunajat, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yatlu kitabahu, dan membaca kitabnya. Itu dia kena menghadirkan, iaitu dia kena membaca bersungguh-sungguh
dalam keadaan khusyuk. Wa yaqra'u ala hali man yara Allah Ta'ala, seolah-olah dia membaca Al-Quran, seolah-olah Allah Ta'ala, dia merasakan Allah Ta'ala, melihatnya, dan sememangnya Allah Ta'ala sentiasa melihat akan perbuatan hamba-Nya. Fa innahu illam yara, bukan surat. Fa yaqra'u ala hali man yara Allah Ta'ala, seolah-olah dia melihat Allah, seolah-olah dia baca Al-Quran dalam keadaan dia melihat Allah. Fa innahu illam yarahu fa inna Allah Ta'ala yarahu. Sekiranya dia tak melihat Allah, memang kita tak akan nampak Allah, tetapi fa inna Allah Ta'ala yarahu, sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa melihat hamba-Nya. Itu adalah maqam al-ihsan. Dia merasakan, dia mendatangkan satu perasaan yang mana Allah Ta'ala sentiasa melihatnya. Maka dengan sebab itulah dia akan menjaga setiap gerak geri dia. Itu maqam al-ihsan. Baik. Okey. Untuk faslun fil istiyaq li qira'atil Quran wa kayfiyatihi, saya rasa mungkin cukup setakat ni, disebabkan masa tak mengizinkan. InsyaAllah kita akan sambung pada perbahasan pada minggu hadapan, hari Isnin, insyaAllah. InsyaAllah. Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan dan kekurangan dari saya. Jika ada persoalan, insyaAllah kita sama-sama bincang, insyaAllah. Muzakarah. Kalau tak apa, kita akhiri dengan selawat kepada Nabi SAW, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلين. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih kepada semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.